Audio Jungle. Audio Jungle. Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Lawyers for Liberty (LFL) hari ini membangkitkan persoalan mengapa orang berjawatan dibiarkan tanpa tindakan sedangkan individu biasa dan tidak dikenali dihukum penjara atas komennya mengenai isu stalking. Dalam kenyataannya, pengarah kumpulan hak asasi manusia itu, Zaid Malik, merujuk kepada hukuman penjara dan denda yang dikenakan ke atas Chok Wai Long dan Ricky Shen Cagampang mengikut Seksyen 233 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM 1998 kerana membuat hantaran Facebook yang menyinggung perasaan. Pertama, hukuman penjara 6 bulan adalah keterlaluan bagi pesalah kali pertama. Mahkamah mesti memutuskan kes berdasarkan fakta dan mengabaikan publicity yang menyelubungi kes tersebut. Mahkamah Tinggi diharap campur tangan melalui bidang kuasa semakannya untuk mengetepikan hukuman yang berlebihan itu, kata Zaid. Dia seterusnya kecewa apabila Chok tidak diwakili peguam semasa dibicarakan dan mempersoalkan sama ada Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan atau Pusat Bantuan Guaman Majlis Peguam dimaklumkan situasi tertuduh. Turut menjadi perhatian dan kecaman LFL ialah kebocoran butiran pribadi Chok di dalam talian yang menyebabkan sekumpulan orang menjejak dan menakut-nakutkannya supaya membuat pengakuan. Sementara Chok ditangkap, didakwa serta dipenjarakan dengan pantas, apakah tindakan yang diambil terhadap kumpulan terbabit kerana bertindak mengikut undang-undang sendiri dan berpotensi melakukan kesalahan? Katanya. Zaid berkata tindakan kumpulan terbabit boleh dianggap melakukan kesalahan mengikut Seksyen 503 Kanun Keseksaan, melakukan ugutan jenayah, Seksyen 505B, menyebar berita palsu dan Seksyen 233 Akta SKMM. Seksyen 505B Kanun Keseksaan merangkumi sebaran berita palsu secara bertulis atau lisan, manakala Seksyen 2331E Akta Komunikasi dan Multimedia membabitkan kes sebaran dalam talian. Mengapa polis begitu cepat bertindak terhadap Chok, tetapi tidak mengambil tindakan terhadap kumpulan yang mengganggu itu? Katanya. Pada masa sama, Zaid mengecam sikap pihak berkuasa kerana dilihat kurang berminat mengambil tindakan ke atas orang politik yang dianggap menghasut, meresahkan dan memanaskan isu tersebut. Katanya, ahli-ahli politik khususnya dari UMNO membingkaikan isu tersebut untuk difahami oleh orang ramai sebagai munasabah menyalahkan sepenuhnya rangkaian kedai serbaneka KK Supermart. Ini membawa kepada kempen Samseng yang aktif terhadap sesiapa sahaja yang membuat komen mengenai isu itu yang mungkin dianggap tidak sensitif oleh kumpulan terbabit, katanya. Lawyers for Liberty (LFL) hari ini membangkitkan persoalan mengapa orang berjawatan dibiarkan tanpa tindakan sedangkan individu biasa dan tidak dikenali dihukum penjara atas komennya mengenai isu stalking. Dalam kenyataannya,
Pengarah kumpulan hak asasi manusia itu, Zaid Malik, merujuk kepada hukuman penjara dan denda yang dikenakan ke atas Chok Wai Long dan Ricky Shen Cagampang mengikut Seksyen 233 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM 1998 karena membuat hantaran Facebook yang menyinggung perasaan. Pertama, hukuman penjara 6 bulan adalah keterlaluan bagi pesalah kali pertama. Mahkamah mesti memutuskan kes berdasarkan fakta dan mengabaikan publicity yang menyelubungi kes tersebut. Mahkamah Tinggi diharap campur tangan melalui bidang kuasa semakannya untuk mengetepikan hukuman yang berlebihan itu, kata Zaid. Dia seterusnya kecewa apabila Chok tidak diwakili peguam semasa dibicarakan dan mempersoalkan sama ada Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan atau Pusat Bantuan Guaman Majelis Peguam dimaklumkan situasi tertuduh. Turut menjadi perhatian dan kecaman LFL ialah kebocoran butiran pribadi Chok di dalam talian yang menyebabkan sekumpulan orang menjejak dan menakut-nakutkannya supaya membuat pengakuan. Sementara Chok ditangkap, didakwa serta dipenjarakan dengan pantas, apakah tindakan yang diambil terhadap kumpulan terbabit kerana bertindak mengikut undang-undang sendiri dan berpotensi melakukan kesalahan, katanya. Zaid berkata tindakan kumpulan terbabit boleh dianggap melakukan kesalahan mengikut Seksyen 503 Kanun Keseksaan, melakukan ugutan jenayah, Seksyen 505B, menyebar berita palsu dan Seksyen 233 Akta SKMM. Seksyen 505B Kanun Keseksaan merangkumi sebaran berita palsu secara bertulis atau lisan, manakala Seksyen 2331E Akta Komunikasi dan Multimedia membabitkan kes sebaran dalam talian. Mengapa polis begitu cepat bertindak terhadap Chok, tetapi tidak mengambil tindakan terhadap kumpulan yang mengganggu itu, katanya. Pada masa sama, Zaid mengecam sikap pihak berkuasa kerana dilihat kurang berminat mengambil tindakan ke atas orang politik yang dianggap menghasut, meresahkan dan memanaskan isu tersebut. Katanya, ahli-ahli politik khususnya dari UMNO membingkaikan isu tersebut untuk difahami oleh orang ramai sebagai munasabah menyalahkan sepenuhnya rangkaian kedai serbaneka KK Supermart. Ini membawa kepada kempen Samseng yang aktif terhadap sesiapa sahaja yang membuat komen mengenai isu itu yang mungkin dianggap tidak sensitif oleh kumpulan terbabit, katanya.